Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk saya kongsikan sedikit sebanyak tazkirah yang sama-sama insya-Allah kita dapat meroleh manfaat sedikit sebanyak daripada pengisian yang akan diberikan insya-Allah. Jadi dalam masa yang sama juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijrah. Jadi kita ni dah masuk 1442 tahun Hijrah, 1400 tahun lebih dah sejak berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Tapi hari ini bukanlah saya nak cerita tentang hijrah kan? Tapi lebih untuk kita kenal siapa diri kita. Jadi terdapat kalam ulama yang mengatakan ramai orang yang mencari di dalam hidupnya, tetapi tidak ramai orang yang bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi kita ni macam-macam benda kita cari dalam hidup kita. Kita cari kesenangan, kita cari kebahagiaan. Ada yang kita cari itu bersifat keduniaan, dan ada yang kita cari di dunia ini adalah untuk bekalan kita di akhirat. Tapi dalam banyak-banyak benda yang kita cari dalam dunia ni, kadang-kadang kita tak jumpa diri kita sendiri. Jadi bila sebut diri kita ni, kita inilah manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kita ni salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah ada menciptakan makhluk-makhluk lain juga, seperti malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang ada di dunia ini, itulah yang Allah ciptakan. Termasuklah diri kita manusia. Jadi bila sebut manusia, adakah kita kenal siapa diri kita? Kita mungkin tahu nama kita, kita mungkin tahu siapa mak ayah kita, kita tahu kita lahir di mana dan kita tinggal di mana. Tapi adakah kita betul-betul kenal dengan diri kita ni? Satu lagi, kita tahu kita ni diciptakan daripada tanah. Ada makhluk Allah yang lain diciptakan daripada unsur yang lain, seperti malaikat diciptakan daripada cahaya, jin dan syaitan iblis diciptakan daripada api, dan manusia itu diciptakan daripada tanah. Jadi bila sebut manusia, diri manusia itu dijadikan daripada 5 komponen ataupun 5 bahagian. Yang pertama iaitu roh, kemudian akal, kemudian hati, kemudian nafsu, dan kemudiannya jasad. Jadi dalam 4 komponen ni, 4 bahagian unsur ni, ada 4 yang tidak nampak dan 1 yang dapat kita lihat dengan mata kasar. Apa yang kita boleh lihat dengan mata kasar, itulah jasad. Yang kita nampak diri kita dalam cermin tu, yang kita nampak orang di hadapan kita kan, yang ada anggota tangan, kaki, kepala dan sebagainya, itulah jasad. Tapi yang kita tak nampak dengan mata kasar, itulah roh, itulah akal, hati dan nafsu. Jadi apabila kelima-lima bahagian ini Allah satukan, Allah gabungkan, dan lahirlah manusia di muka bumi ini. Baik, bahagian pertama iaitu roh. Jadi kita tahu sebelum kita hidup di dunia ini,
kita ada melalui satu alam, iaitu dinamakan alam roh. Kemudian barulah alam rahim, kat mana? Dalam perut mak kita. Kemudian alam syahadah ataupun alam dunia, itulah yang sedang kita lalui sekarang. Jadi pertamanya alam roh. Siapa yang menjadikan roh? Allah yang menjadikan roh manusia. Allah yang ciptakan roh. Jadi para roh ni maksudnya roh-roh sekalian lah, pernah bersaksi ketika di dalam alam roh itu. Dia bersaksi bahawa Allah lah yang menjadikan mereka, Allah lah yang menjadikan roh. Kita ni, kita tak ingat. Ada siapa-siapa yang ingat? Tak ada, semua tak ingat. Semua manusia yang hidup dekat dunia ni tak ingat yang kita di alam roh dulu kita pernah berjanji, bersaksi bahawa Allah lah yang menciptakan kita. Setiap makhluk dekat dunia ni, setiap manusia dekat muka bumi ni, dia pernah bersaksi, dia pernah melalui fasa ini, tapi dia tak ingat. Sedangkan kita dekat dalam perut mak kita, ingat tak? Kita tak ingat kan? Mak kita mengandungkan kita 9 bulan, kita ingat tak? Tak ingat. Sedangkan kita waktu kita lahir pun kita tak ingat. Apatah lagi di alam roh. Tapi itulah Allah memberi tanda-tanda yang Allah memberitahu kita bahawa yang kita dulu di alam roh pernah berjanji, bersaksi bahawa Allah lah yang menjadikan kita. Oleh dia yang demikian, roh itu sememangnya telah mengenal penciptanya secara semula jadi, kan? Jadi baik roh itu di muka bumi ni, dia orang Islam ke, dia orang bukan Islam ke, dia telah kenal siapa itu Allah. Sebab setiap makhluk dia tahu siapa penciptanya. Sebab itu selagi seseorang itu tidak menemui penciptanya, selagi itulah dia tidak akan menemui ketenangan. Saya ambil contoh lah, seorang anak angkat yang dipelihara, dijaga oleh ibu dan ayah angkatnya. Jadi apabila dia tahu dia tu seorang anak angkat, dia akan ada satu perasaan ataupun perasaan ingin tahu dalam diri dia siapa mak dan ayah kandung dia. Dia nak tahu. Begitu jugalah dengan kita. Kita nak tahu kita siapa pencipta kita. Jadi setelah kita tahu, kita kenal siapa pencipta kita, maka kita akan rasa tenang. Kita tak lagi rasa gelisah. Macam anak angkat lah, selagi dia tak kenal, dia tak tahu siapa mak ayah dia, dia rasa gelisah. Dia mencari-cari. Tapi bila dia dah jumpa, dia akan rasa tenang. Jadi oleh kerana roh ini telah mengenal Tuhannya, telah kenal Allah, maka roh ini dia nak sesuatu, iaitu makanan. Jangan ingat manusia je nak makan, roh pun nak makan juga. Roh nak makan apa? Kan? Kita kena bagi roh kita makan keimanan. Itu makanan bagi roh, keimanan. Jadi apabila roh itu telah diberi makan keimanan, maka ketika itulah dia akan berasa tenang. Ketenangan bagi sesebuah roh ialah apabila dia kenal dan dia beriman dengan Tuhannya. Siapa? Iaitu Allah. Jadi roh itu dia akan rasa lebih tenang. Kerana apabila dia tenang, dia akan membawa sifat syukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah kerana telah menjadikan dia, telah menciptakan dia. Jadi roh ni dia akan beriman, dan setelah beriman dia akan berasa syukur. Dia akan berterima kasih sebab dia telah kenal siapa penciptanya. Dan apabila dia tenang, dia akan redha dengan Tuhannya. Bagaimana Tuhan itu menjadikan rupa bentuk dia, bagaimana sifat dan kejadian roh itu, maka dia akan redha dengan apa yang diciptakan, apa yang Allah jadikan bentuk dia bagaimana, itulah yang dia rasa redha. Dia rasa cukup. Dan roh itu akan lebih tenang lagi jika dia bertawakal dengan Tuhan. Maksudnya keimanan bagi sesebuah roh.
Dia akan rasa tenang, dia akan rasa cukup, dia akan rasa redha dan bertawakal kepada Allah yang menciptakan dia. Dia rasa selamat. Jadi dalam Al-Quran, Allah pernah menyatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Kita ni berserah, berserah diri, pasrah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita dah kenal Allah. Kita rasa selamat, kita rasa tenang apabila kita dah kenal siapa Tuhan kita. Jadi itulah roh. Dalam ayat yang lain pula menyatakan, Allah menceritakan bahawa ketika ahli kitab ni golongan Yahudi dan Nasrani, apabila mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keimanan, maka mengalir air mata mereka lantaran telah lama mereka tidak mendengar nasihat-nasihat keimanan. Ini ketika zaman Nabi lah. Waktu tu Nabi Musa, Nabi Isa telah tiada. Jadi mereka ni tidak ada petunjuk, tak ada orang yang nak bantu, nak bimbing, nak guide mereka. Tapi setelah kenal dengan Rasulullah, dan Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat tentang kebesaran Allah, maka ahli kitab ni dia berasa, dia mengalir air mata mereka, sedih sebab dah lama tak dengar tentang perkara dan nasihat-nasihat tentang keimanan. Walau bagaimanapun, ada orang salah bagi makan roh. Ada orang salah bagi makan roh. Apa yang dia bagi makan? Dia memberi rohnya makan perkara-perkara yang syirik, khurafat, percaya kepada tangkal, percaya pada jin, bomoh, dukun dan sebagainya. Maksudnya apabila dia percaya, apabila roh itu percaya kepada selain daripada Allah, itu adalah makanan yang salah bagi sesebuah roh. Macam kita manusia lah kan? Apabila salah makan yang kita ambil, maka kita akan sakit. Sakit perut, cerit-berit, muntah, keracunan dan sebagainya. Begitu jugalah roh kan? Salah bagi makan, apa akibatnya? Apabila roh ini percaya pada perkara-perkara syirik, khurafat tadi kan? Tangkal dan sebagainya, maka roh itu tidak tenang. Roh itu tidak tenang. Sebab apa? Sebab fitrah roh ini dia kenal Allah, dia kena beriman pada Allah. Tapi kita paksa pula roh itu beriman pada, beriman ni maksudnya percaya, percaya dan yakin. Apabila roh itu percaya dan yakin pada selain Allah, maka roh itu dia jadi tak tenang. Sepatutnya kita cari Allah. Apabila ada masalah ke, ada gelisah ke, kita cari Allah. Tapi yang dicarinya apa? Dukun, bomoh, minta bantuan setan, minta bantuan jin, melakukan perkara-perkara syirik dan khurafat, maka roh itu menjadi tidak tenang. Jadi perbuatan ini, salah bagi makan roh itu bertentangan dengan fitrah ataupun sifat roh itu. Roh itu kenal Allah, tapi kita paksa dia kenal benda-benda lain pula, benda-benda yang syirik dan khurafat. Jadi semakin hari apabila jiwa sesebuah roh itu menderita sebab tak tenang, dia akan jadi gelisah, dia akan jadi gusar, dia akan jadi jiwa kacau lah. Dia akan menjadi semakin parah. Jadi bagaimana nak ubatkan roh yang sakit ni? Dan roh yang semakin parah ini, kita beri dia makan yang betul. Makan yang betul apa? Itulah beriman, percaya dan yakin kepada Allah. Jadi itulah roh. Roh pun kita kena bagi makan juga. Salah kita bagi makan roh ini, roh itu akan sakit. Roh itu akan tidak tenang. Baik, itulah bahagian pertama dalam diri kita, iaitu roh.
Bahagian kedua dalam diri kita pula, dalam diri manusia ini, itulah yang dinamakan sebagai hati. Qalbun, hati. Baik, hati. Hati ini dijadikan raja bagi badan. Raja bagi badan. Jadi kalau secara fizikal ni, ataupun istilah perubatan lah, kata organ yang paling penting dalam tubuh badan kita ni jantung. Jantung. Itu istilah perubatan lah. Jadi kalau jantung itu berhenti, jantung itu tidak berdegup, maka manusia itu akan mati. Manusia itu akan mati. Sebab apa? Jantung tidak lagi berdegup. Tapi dalam istilah spiritual pula lah, organ lah kita panggil, unsur yang paling utama dalam diri manusia itulah hati. Jadi hati adalah raja bagi badan. Jika hati ini baik, maka baiklah seluruh badan. Tapi jika hati itu buruk, maka seluruh badan itu pun begitulah. Seperti mana sabda Nabi menyatakan, wa inna fil jasadil mudghah, dan sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging, mudghah. Iza salahat jasadu kulluhu, dan sekiranya baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Wa iza fasadal jasadu kulluhu, dan sekiranya rosak daging itu, maka rosaklah seluruh jasad. Jadi daging itulah yang dinamakan sebagai hati, qalbu. Jadi kita nak apa? Hati kita sihat, qalbun salim. Jadi hati pun kita kena bagi makan makanan yang betul. Makanan bagi hati, apa pula makanan bagi hati? Dari roh kita bagi makan iman. Hati kita nak bagi makan apa? Hati kita bagi makan zikir. Zikir ini dengan maksud ingat. Zikir ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya ingat. Ingat pada apa? Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Jadi makanan bagi hati iaitu zikrullah, ingat pada Allah. Seperti mana dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innul qulub bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka itu dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, maka hati itu akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Jadi itulah makanan bagi hati. Walau bagaimanapun, ada juga orang yang salah bagi makan hati. Bukan makan hati yang rasa kecewa, keras tu kan. Tapi kita salah bagi makan, kita tidak beri hati kita makan zikir, tapi kita bagi hati kita makan apa? Kita bagi hati kita makan perkara-perkara yang selain daripada Allah, iaitu perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Itulah makanan yang salah bagi hati. Jadi hati kita ini sepatutnya disibukkan dengan mengingati Allah kan? Tapi hati ini pula disibukkan, dirisaukan pula dengan perkara-perkara dunia. Apa contoh perkara dunia? Dia risaukan tentang rezeki yang dia rasa tak cukup. Asyik rasa tak cukup. Jadi hati kita tu jadi resah, jadi susah hati. Dia risaukan masa depan tak seperti yang dia harapkan. Dia risaukan apa lagi? Dia mengeluh perkara yang telah berlaku. Maksudnya tidak redha dengan qada dan qadar. Akhirnya hidup dia akan menjadi tidak tenang lantaran kurang mengingati Allah. Tak ingat Allah, kita asyik ingat sibuk dengan dunia je. Duit tak cukup, harta tak cukup, nak ini, nak itu, semua kita nak. Jadi kita risau. Jadi risau kepada perkara-perkara keduniaan itu menyebabkan kita lupa pada Allah. Asyik bekerja. Sebab apa kita asyik bekerja? Siang dia bekerja, malam pun bekerja. Rasakan 24 jam itu tak cukup untuk bekerja kan? Dia rasa duit dia tak cukup. Jadi dia kerja lebih masa.
Dia kerja lebih masa sehingga kan dia melupakan tanggungjawabnya kepada Allah kan. Bekerja sampai lupa nak solat, bekerja sampai lupa nak puasa, bekerja sampai lupa nak buat ibadah. Jadi dia sibuk dengan kerja je. Dia kurang ataupun tidak mengingati Allah. Jadi apabila hati itu tidak diberi makanan yang sempurna, maka ia tidak melahirkan hati yang sihat. Jadi apabila hati itu tak sihat, hati itu sakitlah kan? Jadi apabila hati itu sakit, maka akan lahir pula lah sifat-sifat yang tak elok, seperti hasad, hasad dengki kan? Hasad ni bahasa Arab, hasad ni maksudnya dengki lah. Tapi orang Melayu kita sebut hasad dengki. Dah hasad dengki pula, kuasa dua kan? Hasad dengki dengan kejayaan orang lain. Tengok orang lain lebih, jadi kita rasa dengki kan? Apa lagi? Lahir sifat hasad, lahir sifat dengki, lahir sifat iri hati terhadap pencapaian orang lain. Jadi ada dengki yang dibolehkan. Ada dengki yang dibolehkan, iaitu apabila kita melihat seseorang itu buat ibadat lebih daripada kita, itu kita boleh nak dengki kat dia. Sebab apa? Sebab kita bukan kita dengki, kita buat tak elok kat dia, tapi kita rasa iri hati dengan apa, ibadah orang itu yang lebih banyak daripada kita, yang tak buat ibadah ataupun kurang buat ibadah. Dan satu lagi dengki di atas ilmu yang dimiliki oleh orang lain. Sebab apa? Orang tu lebih banyak menuntut ilmu, lebih banyak berguru, lebih alim lah maksudnya. Jadi itu dibolehkan. Maksudnya kita tahu orang tu lebih alim daripada kita, kita tahu orang tu lebih banyak ibadah daripada kita, sepatutnya kita pun berusaha untuk jadi sama macam atau lebih lagi daripada kita, sama atau lebih daripada dia. Lebih dalam apa? Lebih dalam menuntut ilmu, perkara-perkara kebaikan lah kan? Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga lebih daripada orang tu dari segi ibadah, itu dibolehkan. Dengki yang tak boleh ni, bila kita tengok orang ni kaya, kita pun dengki kat dia. Mulalah kita bomohkan lah, kita pergi jumpa dukun, buat sihir dan macam-macam. Jadi itu dengki yang tidak dibolehkan, hasad yang tidak dibolehkan. Sebab apa? Sebab hatinya itu sakit. Apa lagi? Sifat-sifat yang tak elok, yang akan menghinggapi hati apabila hati itu sakit, seperti perasaan tamak, rasa tak cukup kan? Tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan, yang ini tidak mahu bersyukur, tidak mahu berterima kasih. Dan apabila dia timpa musibah, hati itu pula akan menyalahkan takdir. Maksudnya dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Dan apabila ditegur, diberi nasihat, hati itu akan memberontak, hati itu akan marah-marah, sebab dia rasa teguran ataupun nasihat itu seperti sebuah sindiran, seperti suatu sindiran. Jadi itulah hati yang sakit. Patutnya bila orang tegur kita, kita kena berlapang dada. Kita patutnya berterima kasih, terima kasih sebab tegur aku kan? Tapi kita pula rasa macam apa pasal kau ni nak tegur-tegur aku kan? Jahat sangat ke aku ni. Jadi itulah yang lahir daripada hati-hati yang sakit dan hati-hati yang rosak. Jadi hati itu apabila dia sakit, apabila tidak diubati, maka hati itu akan bertambah teruk sakit dia. Semakin parah, semakin serius. Itulah kata apabila hati itu ada satu tumpuk hitam. Jadi bila kita tidak memadam tumpuk hitam itu, maka akan bertambah tumpuk-tumpuk yang lain, sehingga kan hati itu akan menjadi gelap kehitaman. Jadi bila dah gelap hitam, dah susahlah kita nak rawat. Dia dah keras, dia dah rosak teruk kan? Seperti organ kita lah kan? Apabila organ itu telah rosak, jika kita tidak berusaha mengubati daripada awal, jadi dia akan jadi semakin parah, semakin kritikal, sehingga kan tahap dia tidak boleh lagi diubati. Jadi oleh yang demikian, kita kenalah
beri hati kita ni makan makanan yang sebetulnya, makanan yang sebaiknya, iaitu dengan mengingati Allah. Supaya apa? Supaya tubuh badan kita ini pun, jasad kita ni akan menjadi sihat. Apabila tubuh badan apabila hati, kulub itu menjadi sihat, maka seluruh badan kita akan menjadi sihat. Sebab apa? Sebab kita nak dapat ketenangan di dunia dan di akhirat. Kalau dekat dunia pun tak tenang, kat dunia pun asyik fikir hal-hal dunia, maka apatah lagi di akhirat nanti. Dunia yang sementara ini pun kita dah risau, kan? Apatah lagi di akhirat. Sedangkan ujian di akhirat itu lebih lagi daripada ujian di dunia, kan? Dengan padang mahsyar, dengan berjutaan bilion orang berkumpul di padang mahsyar, dengan kita ni nak kena timbang amal kebaikan kita, nak kena hisap kita punya amalan. Sepatutnya itu yang kita risaukan, bukan risaukan tentang dunia. Baik, dan yang ketiga, yang pertama tadi roh, kedua hati, yang ketiga itulah yang dinamakan sebagai nafsu. Jadi dalam diri kita ni ada satu unsur, ada satu komponen yang dinamakan sebagai nafsu. Ataupun kata mudahnya lah, nafsu itu sebenarnya adalah keinginan. Nafsu itu adalah keinginan. Jadi setiap manusia ni dia ada keinginan, dan keinginan kita ni sentiasa tak cukup. Allah dah bagi tak cukup, bagi lagi tak cukup. Memang kita ni tak pernah rasa cukup dengan nafsu kita ni. Nafsu kita ni sentiasa akan kata aku nak lagi. Sebab apa? Keinginan manusia itu tidak pernah putus. Walau bagaimanapun, fitrah asal kejadian nafsu ini mempunyai keinginan yang buruk sebenarnya. Jadi dia akan mempengaruhi, dia akan efek dekat hati kita ni supaya sentiasa buat buruk. Jadi itulah nafsu kita ni. Bila nafsu kita ni berkeinginan untuk buat perkara yang buruk, maka dia akan dorong, dia akan menghasut hati kita ni buat perkara yang buruk. Apabila hati buat perkara yang buruk, tubuh badan pun akan buat perkara yang buruk juga. Jadi itulah penting untuk kita jaga nafsu. Jadi nafsu ni dia punya sifat dia. Sifat dia, keadaannya pada asal kejadian nafsu itu sememangnya bersifat ingkar. Bersifat ingkar ni maksudnya dia bersifat menolak lah, bersifat reject. Bersifat ingkar, bersifat melawan. Jadi kita hendaklah mendidik nafsu itu dengan baik. Jadi nafsu pun ada makanan juga. Apa itu makanan bagi nafsu? Itulah amalan. Makanan bagi nafsu itulah amalan. Jika kita buat baik, maka nafsu itu akan terdidik, terdorong untuk buat baik. Jika kita buat amal baik, nafsu itu akan terdidik untuk menjadi baik. Tetapi jika kita membuat amalan yang buruk, perkara-perkara pekerjaan, perbuatan yang buruk, nafsu itu juga akan terdidik untuk menjadi buruk. Jadi ramai orang salah bagi nafsu makan. Dia bagi nafsu itu makan makanan yang buruk, makanan yang tak elok. Contohnya, dia biasakan, dia melazimkan nafsunya itu dengan perkara-perkara maksiat. Nafsu kita ni memang nak benda-benda yang tak elok, perkara-perkara yang datangkan dosa, perkara-perkara yang datangkan maksiat, kan? Apabila kita bagi makan pula amal buat perkara-perkara maksiat, contohnya pergaulan bebas, kan? Bercampur lelaki dan wanita, menyebut ataupun mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, perkataan-perkataan lucah dan sebagainya, kan? Membuka aib orang lain dengan perbuatan seperti rasuah, penipuan, penzaliman dan sebagainya. Jadi itulah yang kita bagi nafsu kita makan. Itulah makanan yang tak elok bagi nafsu. Lebih mana lagi apabila nafsunya itu dibiasakan, disuruh buat perkara-perkara yang Allah larang dan meninggalkan pula apa yang Allah suruh, kan? Kalau disuruh nafsu itu buat pun, nafsu itu akan buat dengan ala kadar. Contohlah suruhan Allah iaitu solat, kan? Jadi nafsu itu akan kata tak payahlah solat, kan? Ataupun kalau nafsu itu disuruh solat pun, diajak buat perkara-perkara baik, amalan yang baik, dia akan buat pun ala kadar.
Orang kata janji buat ataupun cukup syarat je. Jadi itulah apabila kita buat ibadah ini cukup syarat, ala kadar, cukup makan, maka dia punya hasil pun begitu jugalah. Orang kata buat tak ikhlas kan? Contohnya solat kan? Dia solat tu cukup, orang kata apa, bagi solat tu sah saja tentulah kan? Tidak ada amalan-amalan sunat yang ditambah kan? Tidak ada zikir dan sebagainya, tidak ada khusyuk kan? Jadi solat itu memang sah, tapi tidak ada, orang kata, kesempurnaan dalam solat, tidak ada peningkatan, penambahbaikan dalam solat. Buat sambil lewat ataupun lalai. Kalau ada solat pun mungkin dia tak ingat Allah, dia ingat benda-benda lain, dia ingat perkara-perkara keduniaan. Jadi akibatnya nafsu itu akan menjadi semakin liar, semakin liar apabila dia beri makanan amalan yang buruk. Jadi nafsu itu dia tidak terdidik. Nafsu itu tidak terdidik pada syariat Allah. Jadi apabila nafsu tidak terdidik dengan syariat Allah, maka nafsu itu akan menjadi liar. Jadi apa yang Allah suruh sebenarnya ni sebenarnya panduan nak didik kita untuk buat perkara-perkara yang baik kan? Perkara-perkara amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada yang baik dan mencegah pada perkara-perkara yang buruk. Tapi kalau nafsu kita ni melawan benda-benda yang baik ni kan? Maka nafsu itu tidak terdidik. Tambahan pula nafsu ni apabila disuruh buat maksiat, makin laju lah, laju je, ligat nafsu ni buat perkara-perkara yang tak elok. Jadi oleh yang demikian, hendaklah kita beri nafsu kita ni makan amalan yang baik. Jadi orang yang membuat amalan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, begitu juga sebaliknya. Jadi itulah nafsu kita ni kita kena didik. Makanan bagi nafsu adalah amalan yang baik yang mengikuti syariat Allah. Jadi apabila nafsu itu buat perkara-perkara yang melanggar syariat Allah, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara keduniaan yang lalai dan lawang, maka itulah yang menyebabkan nafsu itu menjadi liar. Jadi efek apabila nafsu ni liar, hati kita akan menjadi kotor. Apabila hati itu menjadi kotor, rosak dan tak sihat, maka tubuh badan kita, jasad itu pun menjadi tak baik jugalah. Itu kesan. Baik, yang keempat, bahagian keempat dalam unsur manusia, itulah yang dinamakan sebagai akal. Sebagai akal. Jadi akal ni suatu yang kita tak nampak. Kalau kita kata akal itu otak, jadi otak itu sebenarnya adalah salah satu organ saja kan? Binatang pun ada otak yang kita nampak. Kalau kita buka kepala haiwan, nampak otak kat dalam tu. Tapi manusia, apa yang bezakan manusia dengan haiwan, itulah akal. Kita kalau kita ni x-ray kepala kita, dua-dua ada otak kan? Manusia ada otak, haiwan pun ada otak. Tapi bila sebut akal, itulah yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tu orang kata kalau orang tu buat perkara yang betul, kita kata orang ni ada otak kan? Maksudnya dia berakal. Tapi kalau dia buat benda yang tak elok, tak betul, orang kata kau ni tak ada otak. Maksudnya dia tidak menggunakan akal dengan sebetulnya. Jadi seharusnya lah, sepatutnya kita ni berterima kasih kepada Allah kerana telah mengurniakan akal kepada diri kita ni. Boleh kita membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Jadi tujuan Allah bagi akal pada manusia, tujuan Allah bagi akal pada manusia itulah untuk supaya manusia itu berfikir dan membandingkan. Berfikir dan membandingkan. Jadi Allah membezakan manusia dengan makhluk lain adalah dengan kurniaan akal. Jadi dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana dengan kurniaan akal itu kan? Nabi Adam diajar sehingga kan malaikat mengakui bahawa ilmu yang ada padanya juga terbatas jika ia tidak diajarkan oleh Allah. Jadi itulah hebatnya akal yang Allah kurniakan kepada manusia itu. Baik, dengan akal jugalah manusia itu berbeza dengan manusia yang lain. Sama ada betul tak kita ni gunakan akal dengan sebaiknya. Allah kurniakan kita akal, tapi kalau kita tak jaga, tak gunakan akal itu dengan sebetulnya, itulah yang berbeza kita dengan manusia yang lain.
Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang berakal sempurna. Sebab apa? Sebab dia ambil pelajaran, dia ambil pedoman kan, daripada perkara-perkara yang Allah jadikan. Jadi dengan akal jugalah manusia boleh melihat kebesaran Allah, iaitu kita ni bersaksi, menyaksikan, syahid, bersyahadah kita dengan perkara-perkara kebesaran Allah. Baik, contohlah kita melihat kebesaran Allah. Haiwan pun melihat kebesaran Allah juga, tapi yang bersaksi bahawa itu adalah kebesaran Allah itulah dengan adanya akal. Contohnya kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, itu adalah sunnatullah yang memang Allah telah ciptakan. Tapi apabila manusia itu diberikan akal, maka kita tahu itulah kerja, itulah yang Allah, itulah yang kejadian yang Allah ciptakan. Tapi haiwan pun nampak juga, haiwan tahu hari ini terang, maka waktu itu adalah siang, hari dah gelap, itu malam. Tapi haiwan tidak bersaksi seperti manusia. Tapi manusia itu dengan penggunaan akal, dia bersaksi bahawa itulah kejadian yang Allah ciptakan, kebesaran Allah. Juga yang berlayar di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang. Juga peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-apung di antara langit dan bumi. Jadi itu semua adalah contoh-contoh ataupun bukti kebesaran Allah. Tinggal lagi manusia ini sama ada dia nak guna atau tidak akal yang Allah berikan untuk bersaksi bahawa itulah perkara-perkara kebesaran Allah. Sebab apa? Tak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh buat jadi perkara-perkara itu. Ada manusia boleh buat siang dan malam? Tak ada. Ada manusia boleh buat langit dan bumi? Tak ada. Ada manusia boleh buat lautan dan daratan? Tak ada. Itu semua adalah kuasa Allah. Jadi akal pun kena makan. Makanan bagi akal apa? Itulah ilmu. Makanan bagi akal itulah ilmu. Jadi akal yang segar, akal yang sihat, jika diberi makanan ilmu, maka akal akan segar dan sihat jika diberi makanan ilmu yang baik. Ilmu ni ada macam-macam. Ada ilmu baik, ada ilmu tak baik. Ada ilmu bermanfaat, ada ilmu yang memudaratkan. Jadi kita ni nak ambil ilmu yang bermanfaat. Janganlah kita ambil ilmu-ilmu tak baik kan. Pergi belajar ilmu mencuri, pergi belajar ilmu menipu. Jadi itu ilmu yang tidak baik kan? Jadi akal itu akan berfikir melalui maklumat yang ada pada dia, info yang ada dalam ilmu tu, akal itu akan proses. Jadi jika ilmu itu menjadi ilmu yang menjadi makanannya itu baik, maka dia akan sihat dan berfikir dengan baik. Sebab apa? Dia diberikan info yang baik, maka akal itu jadi baiklah. Tapi kalau akal itu diberi kita sumbat oleh ilmu yang tak elok, ilmu yang memudaratkan, maka akal itu pun akan proses berfikir yang tidak baik. Itulah apabila orang itu memberi makanan yang salah pada akalnya, iaitu dengan memberi ilmu yang tidak baik. Contoh ilmu yang tak baik itulah ilmu yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Ada ilmu yang menjauhkan diri dengan Allah, ilmu yang sibuk, membuat kita sibuk dengan dunia kan, betul. Jadi dengan ilmu yang tak baik itu, akal dia akan berfikir, dan akal ini akan menjadi semakin kreatif. Akal ini akan menjadi semakin kreatif. Maka semakin kreatiflah manusia itu membuat perkara-perkara maksiat. Semakin manusia itu mencipta pula alasan yang membolehkan dia membuat perkara yang diharamkan oleh Allah, dan membolehkan dia pula itu ingkar dengan perintah Allah. Akal ini akan berfikir untuk mencipta alasan yang membolehkan dia buat perkara-perkara yang
Allah larang. Dia akan cari dalil, dia akan cari sebab, kan? Sehingga perbuatan yang tak boleh itu dibolehkan. Jadi lebih malang lagi apabila ilmu itu membuatkan dia memutarbelikkan apa yang diajarkan oleh Allah, yang dia mengajak orang lain pula berfahaman seperti kefahamannya. Ilmu yang sesat lah contoh. Jadi apabila dia belajar ilmu yang sesat, dia ajak orang lain pula belajar sama-sama ilmu yang sesat tu, ilmu yang tidak bermanfaat tu, ilmu yang salah. Jadi apabila perkara ini berlaku, apa kesannya? Manusia itu akan menjadi songsang. Manusia itu akan menjadi lebih jahat dan lebih hina daripada haiwan. Orang kata bila kita ni berakal, itulah baru orang kata kau ni manusia berakal. Tapi bila kita ni membuat perkara-perkara yang tak elok, kan, kau ni sama macam haiwan. Sebab apa? Haiwan tak ada akal. Dan kalau kita buat perkara-perkara yang songsang pula, orang kata lebih teruk daripada haiwan. Orang kata haiwan pun sayangkan anak, kan? Apabila berlaku kejadian-kejadian yang seperti sumbang mahram dan sebagainya, kan? Yang bunuh anak lah, bunuh keluarga, bunuh isteri dan sebagainya. So tidak ada sifat kasih sayang dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya menggunakan, memproseskan akalnya untuk buat perkara-perkara yang baik. Jadi haiwan kalau jahat mana pun, dia hanya buat kerosakan yang ada di sekelilingnya sahaja. Itu haiwan. Tapi manusia kalau dia jahat, maka dia akan merancang kejahatan itu. Dia akan plan. Contohlah, dia ada ilmu untuk mencuri, dia belajar ilmu untuk mencuri. Jadi otak dia itu akan proses bagaimana aku nak plan mencuri pada hari ni, bagaimana dia nak merancang untuk rompak bank, bagaimana dia mencipta plan, rancangan untuk meragut, bagaimana dia mencipta rancangan untuk samun, pecah rumah dan sebagainya. Jadi itulah bahayanya akal itu, kan? Apabila dia ajar perkara-perkara yang tak elok, dia akan lebih kreatif. Dia akan plan, dia akan merancang untuk buat perkara-perkara keburukan dan kerosakan. Bahayanya akal. Oleh demikian hendaklah kita menjaga akal kita dengan memberi makanan yang baik, iaitu ilmu yang baik. Jadi apabila ilmu itu baik, semakin bertambahlah keimanan seseorang. Ini kerana akalnya akan sentiasa mengaitkan perkara yang berlaku dengan Allah yang Maha Pencipta. Jadi setiap kejadian itu di atas kehendak dan ketentuan Allah. Jadi mungkin Allah yang mentakdirkan, Allah yang hendak perkara itu terjadi. Jadi kita tak boleh nak halang, tapi kita sebenarnya boleh berusaha, kan, untuk buat perkara yang baik. Jangan pula buat perkara-perkara yang buruk disebabkan kita belajar ilmu-ilmu yang buruk. Baik, bahagian terakhir dalam unsur tubuh badan, unsur diri manusia itulah yang kita nampak dengan mata kepala kita. Yang kita nampak itulah jasad. Jadi kita nampak manusia itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada tubuh badan. Itulah jasad. Dan Allah menciptakan jasad itu sebagai pelengkap kepada kejadian manusia. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, summa khalaqna nutfah. Jadi kami ciptakan air benih. Jadi nutfah ni air benih, maksudnya air mani lah, kan? Menjadi sebuku darah. Lalu kami ciptakan darah itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Jadi Allah ciptakan kita ni asalnya daripada mana? Memang kita asal daripada tanah. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Tapi setelah itu manusia itu membiak, kan? Melalui berkembang manusia itu daripada setitis air mani. Jadi kita ni diciptakan daripada air mani, kemudian dia menjadi seketul darah. Daripada darah itu menjadi daging. Kemudian dibalut daging itu dengan beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging yang lebih besar. Jadi maka
Apabila dikumpulkan, itulah jadilah kita itu manusia. Yang kita nampak jasad kita ni, itulah yang dikatakan sebagai jasad. Jadi semua unsur-unsur tadi yang keempat ada makanan dia yang tersendiri, termasuklah jasad. Jadi makanan bagi jasad apa? Itulah yang kita makan secara zahirnya di dunia ini. Jadi makanan yang paling baik itulah makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Dia makanan yang baik, halal dan baik ini bukan saja menyihatkan, bahkan ia boleh menyuburkan jiwa. Bukan setakat halal, halal dan baik, halalan thayyiban. Kita bukan nak setakat halal saja tapi tak tayyib, tak boleh. Halalan dan thayyiban, supaya makanan itu menjadi manfaat pada diri kita. Kalau kita makan yang halal je tapi tak baik pun tak guna. Sebab apa? Tubuh badan kita tak dapat nak hadam makanan itu. Contohlah kita beli roti. Kita tahu roti itu halal, siap ada logo Jakim. Tapi sekiranya roti itu telah tamat tempoh, yang ni expired, jadi kalau kita makan pun dia, walaupun dia halal tapi dia tidak baik untuk tubuh badan kita. Maka akibatnya apa? Badan kita akan menolak, akan reject makanan tersebut. Jadi berlakulah sakit perut, berlakulah cerit-berit dan keracunan. Sebab apa? Sebab kita makan makanan yang dah expired, makanan yang dah basi. Jadi walaupun halal tak cukup, dia perlu halal dan baik. Halal dan boleh dimakan, halal dan bermanfaat. Sama juga macam keropok ke jajan ke kan. Memang kita tahu makanan ringan tu halal, tapi adakah makanan itu boleh memberi kita khasiat, boleh memberi kita manfaat kan? Adakah makanan itu baik kan? Jadi itulah, tengoklah apa yang kita makan sehari-hari. Adakah makanan itu bukan setakat halal, tapi adakah makanan itu baik bagi tubuh badan kita. Walau bagaimanapun ada jugalah ada orang yang bagi makanan yang salah pada jasadnya, iaitu barangan yang kotor dan barangan yang tidak halal. Jadi hasilnya badan itu menjadi tidak sihat dan jiwa itu menjadi kasar. Ambil contohlah makanan yang bukan setakat haram tapi juga tidak baik untuk tubuh badan kita. Contohnya dengan mengambil dadah. Kita tahu benda tu adalah haram. Haram sebab dia memberi kesan yang buruk pada tubuh badan kita. Adalah haram dan tidak baik. Jadi tubuh badan kita akan rosak, organ-organ akan rosak kan? Jadi apabila tubuh badan kita, jasad kita ini rosak, maka jiwa kita juga akan menjadi rosak. Oleh demikian hendaklah kita memerhatikan apa yang masuk dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab kita nak sihat jasmani dan rohani. Jadi apabila kita sihat jasmani, kita sihat rohani, kita sihat, kita boleh beribadat. Itu yang pentingnya. Sebab apa? Kita nak makan sebab kita nak ada tenaga supaya kita boleh buat ibadah pada Allah. Kalau kita tak makan, kita nak berdiri, nak solat pun tak larat. Kita nak buat apa pekerjaan pun tak, nak sedekah pun tak larat. Sebab apa? Tak makan. Jadi penting untuk kita makan supaya tubuh badan kita sihat. Jadi setelah kelima-lima bahagian tadi, iaitu roh, nafsu, akal, hati dan jasad dikumpulkan dalam satu bahagian yang dinamakan sebagai jasad. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan kepadanya roh, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Jadi itulah yang Allah ciptakan, penciptaan Nabi Adam. Jadi disuruh malaikat dan iblis sujud pada Nabi Adam. Malaikat sujud tapi iblis tak nak sujud. Iblis ingkar dengan suruhan Allah. Dari bahagian-bahagian ini manusia disatukan dan kemudiannya lahirlah ke muka bumi. Jika kelima-lima bahagian ini diberikan makanan dengan baik dan betul, ia akan melahirkan jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa adalah tanda seseorang itu bakal dikurniakan Allah syurga yang penuh ketenangan. Jadi itu adalah salah satu tanda kan? Apabila tubuh badan kita, jasad kita tenang,
Jadi kita akan melalui kehidupan yang tenang di muka bumi. Sebab apa? Sebab kita ada jiwa yang tenang. Jadi ketenangan jiwa akan mengakibatkan kita ini dikurniakan Allah syurga. Syurga yang penuh dengan ketenangan. Dan Allah juga memanggil bakal ahli syurga dengan panggilan orang yang berjiwa tenang. Jannah, syurga jannah. Jannah Darussalam. Maksudnya syurga yang syurga negeri yang penuh dengan kesejahteraan dan ketenangan. Jadi itulah seperti mana dalam Quran menyatakan, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai sekalian jiwa yang tenang. Allah panggil jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pergilah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diredainya, mardiyah, redha. Dan fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam jemaah hamba-hambaku, ibadi, abdi, kan? Hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Jadi oleh yang demikian, jadi marilah kita sama-sama mencari, kita berusaha untuk kenal, faham tentang diri kita ni. Kita kena tahu kita ni diciptakan daripada 5 bahagian tadi, roh, akal, nafsu, hati dan jasad. Jadi kita kena beri 5 unsur ni makan makanan yang betul. Roh tadi kita bagi makan keimanan, akal tadi kita bagi makan ilmu, hati kita bagi makan zikir, nafsu kita bagi makan amalan, dan jasad kita beri makan makanan yang halal dan lagi baik. Supaya apa? Supaya kita dapat meraih nikmat syurga Allah. Jadi apabila kita kenal, kita tahu, kita faham diri kita, insya-Allah dengan itu semoga kita dikurniakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian tazkirah pada petang ini. Semoga kita dapat ambil manfaat, semoga kita dapat kenal diri kita dengan lebih lagi, supaya kita dapat perbetulkan apa yang salah, itu yang penting. Sebelum ni mungkin kita salah bagi makan unsur-unsur ni. Sekarang kita dah tahu, kita kenalah beri makan makanan yang betul. Jadi insya-Allah dengan asbab kita beri unsur-unsur ni makanan yang betul, maka Allah akan terima diri kita ni. Allah redha akan diri kita ni. Allah redha akan ibadah yang kita buat di dunia ini. Dan insya-Allah kita sama-sama masuk dalam jemaah hamba-hamba Allah yang dikumpulkan di dalam syurga, insya-Allah. Amin. Jadi itu saja perkongsian pada petang ini. Segala kelebihan itu datang daripada Allah, dan kelemahan itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.